Air bukit. Punca mata air semula jadi yang kaya dengan mineral dan zat galian. Jika digunakan dengan bijak, ia berupaya menjana pendapatan dan menjadi punca rezeki. Di Karak, Pahang. Sumber alam semula jadi ini digunakan sebaiknya oleh seorang usahawan bagi menyiram segenap pelusuk tanah yang diusahakan dengan pelbagai jenis tanaman. Ia termasuk beberapa buah kolam ternakan ikan, air tawar. Kelebihan ikan saya ni tak gunakan air sungai. 100% saya gunakan air bukit. Saya pasang pipe 4 inci ke 3 inci, 3 inci ke 2 inci. Lebih kurang jarak lebih kurang 5 km. Sebab bila kita gunakan air sungai, sometimes kada hujan, keruh air, dah tak elok ikan tu. Jadi kita gunakan air bukit. Air bukit tu kita ambil daripada batu tu, dia terus sebab bukit kita simpan, tak ada orang ganggu. Kalau sungai ni macam-macam lah. Yang sampah dengan apa semua. Rahsia ikan tu lain. Selain menjaga kualiti air, pemakanan ikan ternakan Datuk Yop turut dikawal selia dengan baik. Masa untuk memberi makan telah ditetapkan, selain jumlah yang akan diberikan, ia bagi mengawal kadar pembesaran agar hasil yang diperolehi nanti lumayan. Antara ikan yang diternak di sini ialah tilapia, kerai, patin muncung dan tongsan. Jenis ikan-ikan ini dipilih berpandukan kepada pengalaman sebelumnya melibatkan kerugian akibat perubahan permintaan di pasaran. Kerugian biasa. Sebab macam saya kata tadi, bermula saya mula ternakkan keli, 400,000 ekor. Modal banyak habis dah. Tapi bila kita nak jualkan keli itu bermasalah pasaran. So di situ kita nampak rugi. Bila rugi itu saya ubah konsep dia tu. Saya ubah ikan ni. Bila saya ubah konsep ni nampak ada kejayaan. Mati ada mati. Nak kata 100% tu tak mungkin. Sebab dia kata kita beli benih kita lebih kurang 1,000 ekor. Mana 100 kita buang lah. Kita anggap mati. Kalau kurang pada tu bonus. Sebab dia persen tu kita pada kecil, daripada anak kita nak besarkan dia tu bermasalah sikit. Makan lebih sikit pun tak boleh. Air terlampau dalam pun tak boleh. Tidak jauh dari kelompok kolam di bahagian bawah, terdapat sebuah lagi kolam yang menempatkan ikan tilapia dan patin muncung. Patin kebiasaannya akan dibekalkan ke Menara Kuala Lumpur untuk kegunaan restoran, manakala tilapia pula adalah untuk kegunaan harian masyarakat setempat. Berbeza dari segi bau dan rasa, ternakan ikan air bukit ada kelebihannya. Namun, jika dibandingkan dengan jenis ikan dan pemakanan, ia ternyata memberi impak dari segi kualiti dan harga di pasaran. Air bukit ni kalau kita beli ikan patin biasa kita rugi. Sebab air, kualiti air tu cantik. Bila kualiti air tu cantik, why not kita buat yang ada lumayan. Macam patin muncung ni kalau sungai memang 400 lebih sekilo. Kita satu lebih adalah. Jadi orang rasa ikan lebih kurang sama ya orang cakap. Tapi nama tu kurang lah. Tak macam ikan patin sungai. Sungai ni macam-macam makanan dia. Buah ada itu sebenarnya. Kita ni 100% pellet. Bagi membersihkan lendir di kulit ikan akibat pellet yang telah terlerai, ikan kebiasaannya akan dibiarkan di dalam tangki dengan air mengalir sekurang-kurangnya sehari sebelum dibekalkan kepada pelanggan. Untuk melihat dengan lebih dekat punca air yang digunakan untuk menternak ikan serta sistem pengairan di sekitar tanah seluas 250 ekar ini, kami menyusuri bukit terdekat sambil dipandu oleh tuan tanah. Pendakian mencabar melalui laluan yang berliku dan berbahaya ternyata tidak memberi kesan terhadap orang lama berusia 71 tahun ini. Sungguh mencabar ya. Selepas menaiki truk hingga ke kawasan bawah sana, kami lepas mendaki lebih kurang 300 meter ke atas menaiki bukit ini melalui kawasan yang suram dan licin. Dan akhirnya kami sampai ke punca air yang merupakan air bukit yang digunakan
untuk sistem pengairan bagi membekalkan air kepada semua kolam ikan dan juga kawasan pertanian di bawah sana. Dan saya difahamkan bahawa ini merupakan salah satu daripada sistem pengairan yang terdapat di sini. Ada satu lagi di atas sana, lebih kurang 5 km. Dari bawah atas sana 5 km. Jernih air ya. Bersih dan tidak tercemar, punca air semula jadi ini ternyata menggamit pandangan dan menghilangkan lelah di dada. Namun, ia harus dipantau setiap bulan bagi membersihkan laluan dari daun kering agar perjalanan air ke bawah sentiasa lancar dan tidak terganggu. Dari punca air melalui sistem pengairan hingga ke tanaman dan kolam, 3 saiz paip jenis PVC telah digunakan. Dari 4 ke 3 inci, kemudian 2. Ia bertujuan menambah tekanan kerana punca asal tidak mempunyai arus. Air ini kemudian ditempatkan di tangki berkelompok bagi tujuan simpanan dan pengagihan. Antara ikan yang sedang dalam proses tumbesaran pada ketika ini ialah ikan tongsan. Ketika usianya di antara 6 ke 8 bulan, ia dikatakan bersifat agresif dan kru Majalah 3 berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman menangkap ikan ini. Berbekalkan jaring yang direntang di sepanjang kolam, cubaan sebanyak 2 kali merentas kolam tidak berhasil. Berkemungkinan ikan berada di bahagian dasar kolam dan ia menyukarkan usaha kami berikutan keadaan jaring yang agak kecil. Baik, cubaan kedua di kolam nombor 6 untuk menangkap ikan hasil ternakan menggunakan air bukit. Kita tengoklah apa hasil dia, sama ada ikan tongsan ataupun tilapia. Cubaan di kolam ini pula mendapat tindak balas yang agresif daripada penghuninya. Cubaan berjaya mendapatkan seekor ikan tilapia merah. Dan seperti anda dapat lihat, jaring ini dah gawak sebab terlampau banyak ikan yang meneru-keruan untuk melepaskan diri daripada jaring ini dan koyaklah jaringnya. Cuba lagi. Cuba lagi. Cuba lagi. Dan cubaan untuk menangkap ikan tongsan diteruskan lagi. Akan tetapi, kami akhirnya berjaya mendapatkan seekor ikan tongsan yang tersangkut di jaring. Hasilnya. Hai. Baik, ini ikan tongsan yang kita cari yang menjadi kegemaran kepada masyarakat Cina, khususnya ketika musim perayaan Tahun Baru Cina, kerana ikan ni kebiasaannya akan dimasak dengan cara steam ataupun dibuatkan kari kepala ikan. Tapi malangnya untuk ikan ni saiznya lebih kurang berat 1,5 kilo dan masih belum sesuai untuk dimakan. Seeloknya sedap dimasak apabila saiznya ataupun beratnya mencecah 2,5 kilo ke 3 kilo. Pada ketika itu isinya semakin sedap dan tulangnya sudah menjadi besar dan senang untuk dikeluarkan daripada isi. Sementara itu, terdapat juga haiwan ternakan seperti kambing dan lembu.
sering mendapat permintaan dari penduduk setempat, juga pendapatan sampingan bertujuan menampung kos penjagaan durian jenis Musang King turut diusahakan di ladang seluas 250 ekar ini. Pada ketika ini, durian telah berbunga dan mula menampakkan hasil. Musang King ni kos begitu tinggi. Jadi secara langsung saya dapat idea ternakkan ikan ni dapat membantu sementara durian dapat hasil. Sebab apa saya menanam durian ni tak ada bantuan. Semua duit sendiri. Jadi kalau kita duit mana cari duit kita? Ini sambilan membantu untuk menanam, menjadikan pokok tu. Patin yang telah ditangkap sebelum ini kini telah sedia untuk dimasak. Disebabkan ia dibela menggunakan air bukit, maka cara untuk membersihkannya ternyata mudah. Oh, itulah. Ikan patin ni saya basuh dengan asam limau ataupun asam jawa campur dengan garam untuk hilangkan lendir je. Dari segi bau sama juga. Sebab patin ni daripada air bukit, jadi dia memang tak berbau langsung. Dia daripada sumber air bersih kan, jadi memang tak ada bau langsung. Tiada menu yang lebih sesuai untuk menggambarkan cara terbaik memasak ikan patin selain daripada masak lemak tempoyak, resepi tradisi negeri Pahang yang diwarisi sejak turun-temurun. Aroma ikan segar yang disadur kuah lemak tempoyak ini ternyata mampu membangkitkan selera para penggemarnya. Ikan patin ni kalau nak goreng, kena pastikan betul-betul minyak dia panas. Melekat ni. Dia akan meletup. Dan alternatif lain kepada menggoreng ialah ikan yang dibakar sempurna dan dicicah dengan kicap cili. Cara penyediaan menu walau bagaimanapun bergantung kepada individu. Tepuk dada, tanya selera. Apa yang penting ialah kesegaran dan kemanisan ikan yang akan dinikmati bersama. Tak ada bau, sedap. Manis kan? Manis. Memang manis. Memang segar. Langsung tak ada bau. Berbaloi ya, memang ikan ni sedap lah. Mata air semula jadi, kaya dengan mineral, bersih dan tidak tercemar, ia adalah khazanah alam yang tak ternilai. Jika digunakan sebaiknya, ia mampu memberikan manfaat dan punca kepada pintu rezeki yang luas. Begitulah berkatnya air bukit. Dikelilingi dengan laut dan sungai, Terengganu terkenal dengan kewujudan haiwan bercengkerang seperti penyu, kura-kura, tuntung laut dan sungai. Namun masa depan haiwan-haiwan terutamanya tuntung sungai diambang kepupusan kerana habitat semula jadi kini semakin terancam berikutan kepesatan pembangunan yang tidak terkawal. Terletak 130 km dari Pasir Gajah Kemaman, Pusat Konservasi Hidupan Liar Bukit Paloh, Kuala Berang, Terengganu juga menjadi antara tempat yang memelihara tuntung sungai. Kuala Berang terkenal dengan hidupan sungai berkenaan kerana kuantiti ia yang naik untuk bertelur di pesisir sungai daerah ini lebih tinggi berbanding dengan kawasan lain di negeri Darul Iman. Namun langkah menetapkan haiwan-haiwan di pusat konservasi ada risiko, antaranya haiwan mudah dijangkiti cacing dan masalah kekurangan zat makanan semula jadi. Roziki Abdul Latif antara pegawai veterina yang ditugaskan untuk memantau status kesihatan dan merawat haiwan liar. Suntikan vitamin dan ubat cacing diberi setiap 4 bulan.
Di dalam kolam kurungan, makanan yang kita bagi adalah makanan-makanan yang terhad. Kalau pellet je. Kalau tuntung, kalau kangkung ataupun sayuran yang kita baginya. Jadi kecacingan tadi daripada sumber-sumber inilah, sama sumber daripada luar. Daripada sayur-sayuran yang kita bagi. Untuk mengatasi masalah kecacingan tadi, kita perlu kepada ubat-ubat tanah. Dan satu lagi, keperluan mineral semula jadi ni. Sama ada dari segi kalsium ataupun vitamin-vitamin. Kita perlu bagikan sebagai tambahan. Kalau di habitat asal, dia tahu dah dia apa yang dia makan, apa yang dia cari adalah semula jadi, dah complete balance untuk keperluan tubuh dia. Jam 10 malam, petugas perhilitan dan orang kampung yang diupah untuk mencari telur tuntung di persisiran Sungai Terengganu bersiap sedia untuk memulakan tugasan mereka. Muhammad Ruzdan Awang, 46 tahun atau lebih mesra disapa sebagai muda ini, sudah hampir 10 tahun berkecimpung dalam kerja-kerja mencari telur tuntung di pesisiran Sungai Kampung Lembah Temir. Namun usaha ini tidak semudah yang disangka. Cahaya adalah pantang larang terbesar ketika aktiviti mencari tuntung yang sedang bertelur. Walaupun hanya sedikit gangguan cahaya, dibimbangi boleh melesapkannya dari kawasan yang berpotensi untuk bertelur. Hanya individu yang mempunyai kepakaran melihat dalam gelita sahaja yang boleh melaksanakan tugas ini. Ketika ibu tuntung sungai berjaya dijumpai, muda harus mendekatinya dengan penuh berhati-hati bagi mengelakkan haiwan bercengkerang itu menghidu kehadirannya. Bunyi hentakan badan yang dihasilkan oleh si ibu tuntung sungai menandakan ia sudah selesai bertelur. Juga adalah isyarat buat muda untuk menggali dan mengambil telur. Menjelang jam 8 pagi, telur yang dikutip dari pesisiran sungai Kampung Lembah Temir pada malam sebelumnya akan dieram di kawasan pengeraman. Di Kampung Pasir Gajah Kemaman pula, sebuah badan bukan kerajaan yang dikenali dengan nama Turtle Conservation Society, TCS, ditubuhkan oleh Chen Pelfnyo, seorang penyelidik haiwan marin yang berminat dalam memelihara populasi tuntung di Malaysia sejak tahun 2011. Mesra disapa sebagai Mek Tuntung oleh penduduk setempat, Pelf bukan sahaja menumpukan kepada misi menyelamatkan spesies berkenaan. Wanita kelahiran Melaka ini juga menjalinkan hubungan yang akrab dengan orang kampung dan sering melakukan aktiviti kesedaran bersama mereka. Turtle Conservation Society, TCS, juga berfungsi sebagai tempat penyelidikan. Dr. Dahlia Siddiq, antara individu yang melakukan kajian mengenai masalah pertumbuhan kulat di kawasan penetasan telur tuntung sungai di sini. Dipercayai gejala penyebaran parasit ini juga boleh menyumbang kepada faktor yang mengancam pertambahan populasi haiwan itu. Penyebaran kulat di kawasan hatchery ini kita nak kurangkan. Jadi apa kita buat setakat ini, mana sarang-sarang yang mungkin kita dapati terlalu banyak sangat jangkitannya, maknanya telur tuntung tu banyak yang busuk, ada simptom kulat. Jadi yang tu kita akan buat rawatan. Setakat ini pun rawatan kami pun masih dalam kajian. Jadi kita ada tu kita pakai natural product lah. So antaranya macam contoh antara yang kita sedang dalam kajian bersama kumpulan Dr. Pef, kita pakai extraction daun mambu dan juga extraction daripada kunyit. Mengambil masa anggaran 1 jam dari Pusat Penetasan Telur Tuntung TCS, Universiti Malaysia Terengganu mendapat pengiktirafan sebagai sebuah institusi penyelidikan marin biologi terulung di Malaysia. Dr. Dahlia yang juga pensyarah universiti ini turut melakukan kajian mengenai kulat pada kawasan penetasan telur tuntung. Sampel pasir yang dijangkiti kulat akan melalui proses pencairan bersiri dan akan dibiarkan di dalam pinggan PDA untuk kulat mengalami proses pertumbuhan. Ia bagi memperolehi koloni kulat. Dr. Dahlia yang sudah terbabit dalam kajian mengenai kulat sejak tahun 2008 kini menumpukan seluruh perhatiannya menyelesaikan masalah pembiakan kulat di kawasan penetasan tuntung dan penyu. Setakat ini, proses kajian mendapati kulat jenis Fusarium yang menjangkiti kawasan penetasan reptilia ini masih terkawal. Namun, ia mampu membantutkan kadar tuntung sungai yang bakal menetas. Ia perlu diatasi sebelum gejala ini merebak di luar kawalan.
Hari ini beberapa anak tuntung sungai akan dilepaskan ke rumah asal mereka. Wazil Mahat, 57 tahun, yang aktif menjadi sukarelawan dalam projek konservasi tuntung bersama TCS, bertanggungjawab membantu dalam proses pelepasan anak reptilia bercengkerang ini. Aktiviti pelepasan tuntung sungai yang membabitkan generasi muda bukan sahaja memberi pengalaman bermakna buat mereka. Ia juga mampu memupuk rasa cinta terhadap spesies hampir pupus ini. Berpunca dari banjaran pantai timur, Sungai Terengganu dengan panjang kira-kira 17 km terletak di hulu Terengganu. Ia adalah habitat utama tuntung sungai di negeri ini. Ia antara lokasi yang dipilih oleh Jabatan Perhilitan bagi membebaskan anak-anak tuntung sungai yang sudah layak untuk kembali menjalani kehidupan di habitat asalnya. Setiap tahun, anggaran 800 telur tuntung akan menetas di Pusat Konservasi Tuntung Bukit Paloh. Kemudian, kesemua anak tuntung yang mencecah usia setahun yang dikira sudah cukup matang untuk berdikari akan dilepaskan ke habitat asal. Bye. Oh, laju. Setelah meluangkan kehidupan di dalam kolam selama setahun, kini tiba masanya untuk anak-anak hidupan air tawar ini berdikari dan berhadapan dunia realiti penuh dengan cabaran. Manakala usaha murni individu-individu untuk mengekalkan kewujudan tuntung sungai tidak akan terhenti di sini. Semoga segala penat lelah mereka terbalas dengan kemanisan apabila suatu hari nanti reptilia bercengkerang ini mampu untuk hidup bebas di bumi yang dikongsi bersama tanpa sebarang ancaman rakus dari makhluk yang bernama manusia.